من ألسنتنا يفقه أقوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال: فصل: أركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. Rukun-rukun Islam ada 5 perkara. Nah, ini adalah sebagai asas. Nah, kalau nak dikirakan banyak lagi, tetapi berdasarkan nas hadis, maka rukun Islam itu ada 5 perkara. Nah, bersaksi bahawa tiada Tuhan Allah ilah yang layak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Oleh kerana ada 2 persaksian di sini, satu bersaksi tentang Allah, yang kedua bersaksi tentang Rasulullah, maka kalau satu disebut syahadatun, kalau 2 syahadatani, maka oleh kerana ia menjadi mudhafun ilaih, nah, kalimah syahadatain, sebab itu disebut syahadatain, 2 kalimah syahadah. Syahadah yang pertama, kita bersaksi bahawa tiada Tuhan ilah yang layak disembah melainkan Allah, itu satu saksi. Saksi yang kedua, bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Sebab itu dipanggil 2 persaksian. Bila 2 persaksian, jadilah 2 kalimah syahadah. Itu asalnya. Nah, orang yang bersyahadah menjadi saksi, dia mesti sedar apa yang dia sebut. Sebab itu di kandang mahkamah, kalau orang itu mamai, orang itu baru bangun tidur, tak boleh jadi saksi, sebab dia mesti faham apa yang diucapkannya. Begitulah juga hendaklah kita faham apa yang kita ucapkan tentang ketuhanan dan tentang nubuwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Terus mendirikan solat. Baik, mendirikan solat. Ulama katakan kenapa digunakan perkataan wa iqamus salah. Sebab iqamah itu berasal dari perkataan aqama yuqimu iqamatan, mendirikan. Bila disebut mendirikan, maka perkara ini hendaklah didirikan dengan benar, iaitu menjaga rukunnya, syarat sahnya, sunat dan sebagainya. Nah, yang kedua, kenapa disebut iqamah, diri? Sebab kebanyakan rukun solat berdiri. Cuba lihat, berdiri betul, berdiri. Takbiratul ihram wajib berdiri. Membaca suratul Fatihah berdiri. Kemudian rukuk berdiri, i'tidal berdiri. Itu antara hikmah kenapa iqamah, kerana rukun-rukun itu banyak yang berdiri. Boleh nah? Iqamah itu juga ada perkataan, ada kaitan dengan istiqam ataupun yastaqim. Istiqamah, apa maksudnya? Hendaklah kita istiqamah mendirikan solat itu. Sebab itu dia didirikan paling kurang 5 waktu sehari semalam. Nah, itu sebab itu kita tidak disebut menunaikan solat, mengerjakan solat, tetapi paling tepat mendirikan solat. Nah, solat itu apa pula? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim bisyuruti al-makhsusah. Baik, beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam beserta syarat-syarat tertentu. Tetapi ada satu kitab yang sangat baik untuk ustaz-ustazah rujuk dalam kitab ini juga, muka surat 27. Kalau boleh di rumah biar ada kitab At-Taqrirat As-Sadidah
Nah, kitab At-Taqrirat As-Sadidah, satu jilid, saya dekat rumah. Beliau sebut begini, ini dibetulkan ya, baris kat sini tak berapa tepat. Aqwalun wa af'alun muftatahatun, bukan muftatihatun. Bitakbir wa mukhtatamatun, atas tu betul, bawah tu salah. Bariskan dibariskannya. Tapi dalam kitab ini disebut ghaliban, selalunya begitu. Sebab ada juga solat, mari kita lihat di belakang muka surat 28. Kan kita sebut tadi sembahyang itu adalah perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Apa dia takbiratul ihram? Takbir Allahu Akbar, ihram yang mengharamkan. Apabila kita bertakbir itu haramlah sesuatu yang halal sebelumnya. Makan, minum, bercakap-cakap halal. Tapi takbiratul ihram bercakap lagi walaupun satu huruf dalam kitab i'anah, walaupun satu huruf batal. Kerana itu jaga dengan 3 huruf ini. Ai fi qi batal. Ai fi qi batal. Nah, ai maksudnya riayah jaga. Fi cukupkanlah. Qi jagalah. Sebab itu kalau orang ada budak buat melawak kat depan kita ni, jenaka, kita pun tahan, tak keluar lagi suara, tak batal. Nak ketawa ni sebab ada orang budak-budak melawak jenaka kat depan tu, tak batal. Tapi kalau batal. Kenapa? Qi maksudnya apa? Waqa yaqiqi fi'il mu'tal. Waqa yaqiqi, peliharalah. Maka ia memberi makna. Karena itu tolong diingat adik-adik dan semua yang hadir, bila kita baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan baca wa qina, jangan. Kalau tahu maknanya dan buat juga, bahaya tu, boleh jadi murtad tu. Kenapa? Sebab waqina, wahai Allah, sesuai Allah tu dengan qi. Jangan baca waqina, wahai Tuhan perempuan. Ni bahaya. Boleh nak? Tolong diingat. Sama juga dengan doa yang kita kepilkan tadi tu ketika baca doa kedua orang tua. Rabbighfir lana dhunubana waliwalidayna. Jangan baca waliwalidayna, jangan. Sama juga Allahumma ghafir lana dhunubana waliwalidina. Jangan baca waliwalidina, kan ada tadi. Nanti kita cek sama-sama ya. Jangan tak ada yang mengaji buat tadi tu. Baik, terus bila kita sebut solat itu ada perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan, segera kita faham, mesti ada perbuatan, mesti ada pekerjaan, perbuatan dan ucapan. Kata dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah sangat bagus sekali, ghaliban, selalunya. Mari kita lihat muka surat 28 dalam diagram kotak tu. Ada juga ketika solat ada perkataan, tidak ada perbuatan. Contoh solat jenazah, ataupun solat orang yang diikat badannya, dan solat orang yang sakit yang hanya mampu dengan hati sahaja. Mana ada perbuatan, dia paralyzed. Ada juga perbuatan ada, tapi tak ada perkataan. Solat orang bisu. Nombor 3, tak ada perkataan, tak ada perbuatan, tapi dia sedang solat. Solat orang bisu yang diikat badan dia. Contoh, rumah dia masuk pencuri dia punya modus operandi, dia suka sangat ikat tuan rumah dekat tiang. Subuh dah nak habis ni, dia sembahyang subuh orang tu. Dia sembahyang subuh kat situ, Allahu Akbar, Allah sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Itu untuk orang yang tak bisu. Kalau orang yang bisu macam mana? Tak ada bunyi kerana dia dah bisu, tak ada bergerak kerana dah diikat. Nanti bila dah dibuka sembahyang ni di qada balik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat. Panjang kat sini, saya tidak baca ya. Teruskan ni, Ustaz Amir mengeluarkan.
mengeluarkan zakat. Baik, mengeluarkan zakat bagi orang yang mampu. Zakat ini ada zakat badan. Apa dia? Zakat fitrah itulah. Nah, kemudian zakat perniagaan, kemudian zakat ternakan. Nah, dan zakat pertanian ataupun zakat tanaman. Itu kita bincangkan kemudian. Terus berpuasa di bulan Ramadan. Baik, di bulan Ramadan itu yang wajib. Luar daripada Ramadan tidaklah wajib. 6. Terus menunaikan haji di Baitullah bagi sesiapa yang mampu pergi ke situ. Baik, menunaikan haji di Baitullah. Walhal haji bukan di Baitullah saja. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Arafah bukan dekat Baitullah. Tetapi banyak manasiknya itu, banyak dan terzahirnya di Baitullah. Baitullah itu apa? Rumah Allah. Allah ada rumah ke? Tak. Ini adalah apa ni? Idafatu tashrifin. Idafah mulia. Mulianya Kaabah tu sampai diidafahkan dengan yang sangat mulia, Allah. Contohnya Rasul Ulul Azmi. Adik-adik ingat Rasul Ulul Azmi ada berapa? Rasul Ulul Azmi ada berapa adik-adik? Mak adik tahu jawab insya-Allah. Adik-adik, Rasul Ulul Azmi ada berapa? 5, betul. Cuba susun daripada yang paling mulia ke bawah. Yang paling mulia satu, Nabi Muhammad SAW, betul. Yang kedua, Nabi Ibrahim AS. 3, Nabi Musa AS. 4, Nabi Isa 5, Nabi Nuh. Adik-adik santri tulis sekarang Ma'an, tulis tulis dalam Jawi. Mak adik pun nak tulis boleh juga. Ma'an, mim alif ma, mim ain nun an, tulis kemudian bagilah baris mim alif ma, mim ain nun. Jangan tulis m a ma, m a n tu tak kena nanti. Mim ain, mim alif, mim ain nun. Mim yang pertama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alif yang kedua Ibrahim alaihi salam. Boleh? Mim yang ketiga Musa alaihi salam. Yang ain yang keempat Isa. Nun yang kelima Nuh alaihi salam. Kenapa mereka itu mulia? Sebab nama mereka di-attach dengan nama Allah, yang kita sebut idafatu tashrifin wa takrimin. Apa dia? Nabi Muhammad Habibullah, kan ada Allah kat belakang tu. Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Musa Kalimullah. Nabi Isa Ruhullah. Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah kan, Najiyullah. Boleh? Baik. Adik-adik siapa yang dapat jawab soalan ni, kita bagi hadiah ayat sebotol. Adik-adik santri siapa boleh jawab soalan ni, kita bagi ayat sebotol. Ke ni sangat. Sekarang Ustaz bagi, siapa yang dapat jawab soalan ni, Ustaz bagi buku ni satu. Buku ni. Buku ni boleh ambil terus ni. 40 hadis amalan sedikit pahala berganda. Boleh? Soalannya ialah, soalan dengar soalan dulu. Siapa dapat jawab soalan ni, kita hadiahkan satu ni. Siapa yang dapat jawab setengah, kita bagi setengah buku ni. Siapa dapat jawab 2 je soalan, kita bagi kulit depan dengan kulit belakang. Siapa dapat jawab 1 je, kita bagi gambar ustaz ni. Sebab dia kenangan. Baik, soalannya, cuba susun Nabi dan Rasul ketika Nabi naik Isra' dan Mi'raj. Kan langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan ni payah Ustaz. Kalau payah, naik hadiahnya buku ni. Kerana dia payah tadi kan.
Baik, Ustaz nak naikkan hadiahnya buku ni, tapi kulit yang ringan lah, kulit nipis. Baik, siapa adik-adik yang dapat jawab? Mak adik, ustaz adik jangan jawab. Kita bagi hadiah. Semua yang maha tahfiz, yang ni, asalkan adik-adik. Silakan. Siapa yang dapat susun kan Nabi Isra' Mi'raj kan, langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik. Siapa? Angkat tangan dan ni. Baik. Siapa nak jawab je akan dapat hadiah ni. Betul tak betul cerita lain. Jawab saja, betul tak betul tak apa. Silakan. Sebab kita tak boleh lama sebab masa dah habis ya. Siapa yang nak jawab saja, betul tak betul tu cerita lain. Ustaz terus bagi ini hadiah. Baik. Semua yang santri-santri, muazzin ataupun mak tahfiz silakan. Silakan. Asalkan yang santri saja. Ayah, ibu jangan ya. Ustaz jangan. Ustaz maaf, Ustaz jangan. Mari nak hadiah ni. Ni hadiah ni. Terus berdiri jawab. Angkat tangan berdiri. Siapa dulu, muslimat ke muslimin, banin ke banat? Asalkan santri je, tak kira besar kecil, tak kira. Boleh? Kalau Ana jawab, Ana yang dapat buku ni. Siapa yang nak jawab akan dapat walaupun salah. Anak kira ya, supaya masa tak cukup sebenarnya. Kalau menunggu macam ni Zohor pun ni. Baik. Siapa yang angkat tangan begini dan jawab, Ana hadiahkan terus buku ni. Baik. Ana tengok dulu. 1, 2, 3. Tak ada. Astagfirullah. Silakan. Siapa tadi? Tak nampak. Siapa? Angkat tangan. Mana? Ada? Siapa? Ada Kak Jah? Ajaib juga, walaupun salah kita bagi tak nak juga. Nak beli juga RM15, silakan. Ni RM15 ni. Mohon maaf, saya bukan nak jual-jual buku, tak. Ini saya kalau nak bagi semua orang nanti semua nak kan. Jadi caranya ialah siapa nak jawab kita bagi. Siapa? Ayo, Ahsan ta. Baik. Ada 7 nama Nabi kan? Jawab dulu. Nabi langit yang pertama siapa? Nabi Ibrahim. Yang kedua, sebut. Kalau warna tak komen tu, salah lah tu. Tak apa, sebut. Bermakna anta bagus, anta bagus. Terus anta susun daripada atas ke bawah? Anta sebut Nabi Ibrahim tadi, atas, daripada atas ke bawah? Ustaz nak daripada bawah ke atas. Kalau daripada atas ke bawah tu betul dah ni. Bijak juga. Sebut je, tak apa, sebut je. Bagus dia, sebab dia mau jawab. Terus tak apa, Ustaz dengar saja. Ini kongsi 5 ni kena bagi 5 orang ni. Sebab kongsi 5 bagi Adam tu. Bagi Nabi Adam je. Tak apa. Siapa nama? Afif lepas pukul 12.30 ni datang ke depannya. Ana nak bagi ni hadiah dengan Afif. Tengok. Walaupun disebut Nabi Adam je. Betul. Adik-adik, sekarang tulis ya. Sekarang tulis. A'yahuma. Tulis sekarang. A'yahuma. Alif, Ain, Ya, Alif, Ha, Mim, Alif. Tulis sekarang. A'yahuma. Sudah? Bariskan Afif. Bariskan Alif, Ain, Ya, Alif, Ha simpoi, Ha bulat, Ha mim alif. Sudah ya? Langit yang pertama Nabi berjumpa dengan alif yang pertama tu adalah Nabi Adam alaihissalam.
Ain yang kedua Nabi Isa alaihi salam, tapi tambah seorang lagi Nabi Yahya, itu langit yang kedua. Alif Ain tadi kan dua, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Yang ketiga ya, Nabi apa agak-agak? Yusuf alaihi salam. Yang keempat Idris alaihi salam. Kelima Harun alaihi salam. Yang keenam Mim Musa alaihissalam. Yang terakhir alif Ibrahim, kan? Jadi jangan lupa lagi lah kalau ditanya orang siapakah Nabi dan Rasul yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumpa ketika Isra dan Mi'raj, dijawab, hafal terus, A'yahuma, alif ain ya alif ha mim alif. Alif yang pertama tadi Nabi Adam alaihissalam, ain Nabi Isa dan Nabi Yahya, ya Nabi Yusuf alaihissalam, alif Nabi Idris, ha Nabi Harun, mim Nabi Musa, alif Nabi Ibrahim. Setiap satu tu ada syarahan. Setakat itu dulu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagi sesiapa yang mampu ke situ, hendaklah perbelanjaan yang cukup, pergi dan balik, nafkah yang cukup untuk keluarga yang ditinggalkan sepanjang dalam perjalanan, mempunyai kenderaan yang boleh menyampaikan menuju ke Makkah. Naam, memenuhi syarat-syarat yang lain. Mari kita lihat muka surat 36. Boleh Ustaz Amir? Bahagian kedua, rukun iman. Faslun. Arkanul imani sittatun, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Rukun-rukun iman ada 6 perkara. Yang pertama, engkau beriman. Beriman apa? Kat belakang tu ada lagi. Terus. Engkau beriman dengan Allah. Kalau nak syarah memang panjang. Macam mana nak beriman dengan Allah? Mesti kita kenal Allah. Nak kenal Allah dengan ilmu apa? Tauhid. Apa yang nak dikenal? Sifat. Sebab kita kenal orang tu dengan sifat, bukan dengan nama. Contohnya Mak Ajah ya, anak kita dia ada minat dengan seseorang. Anak kita lelaki, Mak, saya ada seorang kawan special lah Mak. Maksudnya girlfriend dia lah ni. Saya nak saya ada niat nak lebih intim dengannya, jadikan saya isteri. Mak pun tanya, siapa nama dia? Nama dia Jamilah. Nama dia apa? Ada orang nama Jamilah tak kat sini? Ada? Tak ada? Ada. Allah, susah juga ni. Latifah ada tak? Tak ada. Saya nak yang tak ada. Jamilah ada. Latifah. Baik. Mak, saya berkawan dengan Latifah. Saya berniat nak menyuntingnya Mak. Mak akan tanya, oh, namanya apa? Latifah. Oh, Latifah tu maksudnya apa? Lembut. Apakah Mak kata, okey, minggu depan kahwin? Tak. Sebab seseorang dikenal bukan dengan namanya, tetapi dengan sifatnya. Sebab itu kita mengenal Allah dengan sifat 20. Yang kita belajar tu ceritanya panjang. Baik, mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Terus muka surat 42. Terus. Beriman dengan para malaikatnya. Para malaikat Allah itu sangat banyak sekali. Kalau kita mengaji, yang mengaji sifat 20, malaikat itu makhluk kan? Jadi bila makhluk, dia mesti dalam kategori apa? Jirim ke Arab? Jirim yang macam mana? Jirim yang punya jisim ke jauharul farad? Jauharul farad jisim yang apa? Yang latif. Ni mengaji sifat 20 baru boleh jawab ni. Kalau tak boleh jawab. Terus beriman dengan kitab-kitabnya. Kitab-kitabnya termasuklah suhuf-suhufnya. Begini ya, begini hadirin. Kertas-kertas ini namanya suhuf. Kertas ni namanya suhuf. Dalam bahasa orang kampung kami, ini dipanggil sheets. Sheets.
SHEET, sheets. If you combine all the sheets and make it compilation, if you compile and you put the hardcover in front and at the back, there will be no longer sheets, rather dia jadi apa? A book tu jadinya kitab. Boleh? Sheets maksudnya lembaran-lembaran. Bila dia di-compile, dibuat macam ni, combine, depan ada belakang, jadilah kitabun. Dalam bahasa Arab dipanggil mushaf. Ini suhuf dibuat macam ni jadi mushaf. Mushaf itulah juga namanya kitab. Boleh? Enam. Terus beriman dengan para rasulnya. Baik, para rasul Allah Azza wa Jalla sangat ramai. Berapa orang paling kurang? 313. Khilaf muka surat 44. Ada kata 314, ada kata 315. Hebatnya nama Nabi kita. Mari lihat muka surat 45. Muka surat 45. Faedah rahsia nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut Syekh Al-Malawi, sebahagian ulama menyimpulkan bilangan 314 orang para rasul boleh diketahui daripada nama Muhammad. Kenapa? Ada satu ilmu ni namanya hisabul jumal. Ilmu hisabul jumal. Mim tu dipecah, mim ya mim. Mim tu 40, ya 10, mim 40. Ni bukan nombor Masya Allah, jangan tersilap. Saya lagi kata, Ustaz, ni 4 digit apa ni? Dah bukan. Ni namanya hisabul jumal. Nombor-nombor abjad tu dia ada nombor dia. Jadi mim tu 40, ya tu 10, mim 40. Campur 314. Sebab itulah rahsia ada orang mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 786. Kenapa? Ba tu ada nombor dia, sin ada nombor dia, mim ada nombor dia. Baik, mari kita lihat seterusnya. Muka surat 47. Janganlah kita lupa tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Hafal dah adik-adik? Hafal tak nasab Nabi? Hafal tak nasab Nabi? Muhammad bin Abdillah bin siapa yang boleh? Ustaz hadiahkan lagi buku ni satu. Bukan buku ni, buku lain pula, supaya dapat lagi hadiah adik-adik lah. Cuba, siapa boleh? Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib bin Hashim bin Abni Manaf bin Qusay bin Kilab ibn Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin. Sambung. Ibni tang mana pun tak apa, tang mana pun tak apa, berhenti setakat mana pun tak apa. Ustaz nak hadiahkan sebelum kita rehat ni, silakan. Yang penting Muhammad bin Abdillah bin, lepas tu sambung sendiri. Sila. Siapa? Adik muslimat pula. Tadi kita bagi dengan muslimin kan? Muslimat pula. Silakan. Nasab Nabi kena hafal lah, supaya kita tanda cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Baik. Mana-mana muslimat, cepat. Masa berlalu, Ana kira sampai 3 ya. Kalau tak ada, Ana yang jawab, biar Ana dapat buku ni. Untuk muslimat. Baik. Yang penting sebut dulu Muhammad bin Abdillah bin, lepas tu sambung. Ana kira sampai 3 ya. Ustaz kira sampai 3. 1, 2, 3. Siapa boleh? Okey. Ahsan. Siapa? Anti? Ahsan. Anti siapa? Saya tadi nampak macam angkat tangan. Anti? Tak. Haji? Anti. Sebut Muhammad. Kuat suara. Ahsanti. Sampai kilap je lagi. Murrah
Lu'ay Ghalib bin Fihir. Masya Allah. Akhirnya nanti adik berjumpa kat mana? Adnan. Ahsanti. Ni adik nanti lepas ni datang jumpa Ustaz hadiahkan buku ni pada inti ya. Kenapa tak nak ni peluang nak bagi ni? Jawab je soalannya. Macam adik tadi jauh dia pergi. Nah, cuba lihat. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab ibn Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin ibn Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas ibn Mudar bin Nizar bin Ma'di bin Adnan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hafal itu nasab yang mulia tu ya. Terus bismillahirrahmanirrahim. Beriman terus Ustaz. Beriman dengan hari akhirat. Hari akhirat. Kenapa disebut hari akhirat? Kenapa tidak malam akhirat? Muka surat 53. Kenapa disebut hari akhirat ataupun hari kiamat, tidak disebut malam kiamat ataupun malam akhirat? Sebab apabila berlaku hari kiamat tidak ada lagi malam. Hari sepanjang-panjang. Macam mana? Wallahu alam. Tak ada malam. Bila berlaku hari kiamat, tak ada lagi malam. Hari sepanjang-panjangnya. Lagu mana? Wallahu alam bis-shawab. Terus beriman dengan takdir, ketentuan yang baik dan takdir yang buruk, semuanya datang daripada Allah. Baik, yang mengaji sifat 20. Allah mentakdirkan sesuatu pada makhluk dengan sifat apa? Iradah. Bila Allah takdirkan itu? Ketika qadim ke hadis? Cuba ingat Kak Azhar, ingat sikit-sikit. Ketika qadim. Allah dah tentu tak belum takdir kita ni? Sudah, tu namanya tanjizi ke suluhi? Tanjizi. Jadi semuanya adalah ta'alluq tanjizi qadim ke hadis. Qadim apabila berlaku sekarang tu namanya dengan berlakunya Allah melakukannya dengan sifat qudrah dalam ta'alluq tanjizi hadis ke suluhi hadis? Tanjizi hadis. Ni nak sungguh-sungguh lah mengaji, nak kena buat 2 kali lagi. Kena buat sekali lagi. InsyaAllah tuan-tuan jangan risau ya. Mengaji sifat 20 ni kalau kita ikhlas, dia akan sampai nanti. Dia akan sampai. Saya sendiri sebenarnya tak faham juga sifat 20 ni Ustaz ayat. Tak faham juga, tapi insyaAllah bila kita mengaji itu kita tahu dah. Allahu Akbar. Hebatnya ilmu Allah. Tidak akan terjadi sesuatu makhluk melainkan 4 sifat ini, sifat ma'ani ini tergabung. Apa dia? Qudrah, iradah, ilmun, hayat. Tapi ini kerana susunan ta'aqquli sahaja, bukan susunan wuqu'i ataupun haqiqi. Kenapa? Sebab semua sifat-sifat Allah itu adalah qadim. Bila qadim tak ada dulu, tak ada kemudian. Tapi bila kita faham ini, apapun yang berlaku dengan kita, kita tenang. Sebab apa? Kita tahu Allah dah tentukan. Bila Allah tentukan itu? Qadim dahulu. Hadis dalam Sahih Muslim, Inna Allaha kataba maqadiral khalaiqi 50,000 sanah qabla khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya Allah telah menulis, maksudnya Allah suruh qalam menulis takdir kita ni dekat lauh, papan kenyataan. Oleh kerana dia terjaga jadi mahfuz, sebab itu disebut al-lauhul mahfuz. 50,000 sanah, 50,000 tahun sebelum kejadian langit dan bumi. We have been predestinated by Allah 50 years before the creations of the world and the universe and what are in between. Kita sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat 57. Kita berhenti sekejap lagi ya. 3 minit lagi kita berhenti insya-Allah. Silakan Ustaz Amir. Fasal ketiga, pengertian la ilaha illallah. Faslun wa makna la ilaha illallah
la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Naam. Pengertian la ilaha illallah adalah tiada yang patut disembah sebenar-benarnya di dalam alam wujud melainkan Allah. Baik, yang mengaji sifat 20. Nampak tak? Kenapa pengarang kitab ini Al-Habib Salim Ibn Sumair Al-Hadrami, beliau tak kata erti tetapi makna. Sebab erti satu kumpulan, 4M satu kumpulan, makna, maksud, mafhum dengan murad satu kumpulan. Faham apa yang saya sebut ni? Kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah artinya tiada Tuhan melainkan Allah. Itu artinya, maknanya, maksudnya, mafhumnya, muradnya Allah Tuhan sebenar. Inilah dia maksud dia apa? Tidak ada yang patut disembah sebenar-benarnya di alam wujud melainkan Allah. Kalau erti terjemah satu-satu, la tiada ilaha Tuhan illa melainkan Allah. Walau kan sini maknanya kan banyak ni. Itu maksudnya apa yang difahami daripada perkataan itu. Kalau nak cerita memang panjang ya. Mari kita lihat muka surat 61. Masya Allah. Mana ada orang mengaji macam ni. Sebelum buku 1 dah sampai 61 ni abang ngaji kira aku boleh tanyalah dengan Ustaz Iyad, dengan siapa nama Ustaz lupa. Ustaz Mu'ad. Masya Allah. Ustaz Amir juga. Nama Ustaz Amir. Ni Amirah ni, dua Amir. Cuba tanya dengan Ustaz Iyad, Ustaz Mu'ad dengan Ustaz Amir mengaji dengan Syekh Nuruddin macam mana? Paling kurang berapa tahun dekat pondok di Bogor tu. Masya Allah. Cuba bayangkan. Ini Ustaz, mereka tahulah berapa lama mengaji. Baru ni kita baru dah sampai 61. Masya Allah. Itulah namanya mengaji secara sardan ya. Paling kurang kita tabarrukan dulu ya. Tabarrukan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Taharah, kitab tentang bersuci ataupun taharah. Mari kita lihat sedikitnya kenapa diletakkan taharah dahulu. Mari kita lihat. Ustaz Amir tolong baca footnote 44. Ini penting. Kita muka surat 62 dah sekarang. Sila Ustaz. Jumhur fuqaha ketika menulis atau menyusun hukum hakam fiqah akan memulakannya dengan tajuk taharah, kerana taharah adalah syarat supaya solat yang merupakan tiang agama dan rukun terpenting setelah syahadah menjadi sah. Itu maksudnya kunci ibadah. Buka dulu dengan kunci baru boleh masuk rumah kan. Akan jadi sah ibadah itu kalau ada kuncinya. Kuncinya adalah taharah ini. Taharah juga adalah muqaddimah kepada semua hukum hakam. Kalau batal di situ, khalas. Kalau contoh orang tak bersuci, akan batal lah ibadahnya. Sebab kaedah menyebut idzan tafasyartu fantafal masyrutu. Bila terbatal syarat maka batal lah yang disyaratkan. Yang terakhir untuk sebelum kita berhenti ya, muka surat 66. Faslun, tanda-tanda balighnya. Faslun, alamatul bulughi thalathun tamamu 15 sana fi dzakari wal untha wal ihtilamu fi dzakari wal untha li 9 sinin wal haidu fil untha li 9 sinin. Tanda-tanda baligh ada 3 perkara. Kenapa baligh itu dicerita dahulu sebelum nak cerita hukum hakam lain? Sebab ia adalah manatut taklif, manat, tempat bergantungnya sah tak sah hukum hakam itu. Kalau sembahyang pun kalau dia tidak baligh maka tidaklah kena taklif padanya. Kerana itu manatut taklif, tempat bergantung ditaklifkannya itu baligh dahulu. Boleh? Ada 3 perkara. Bukanlah bermakna kena ada 3 benda ni barulah jadi taklif. Tidak. Mana-mana satu dah jadi dah. Terus
sudah sampai umur 15 tahun bagi lelaki dan perempuan. Tolong didhabitkan, saya rasa tak payah dhabit, dah didhabitkan. 15 tahun Hijriyah, bukan 15 tahun Masehi. 1 tahun Masehi sama dengan 360 hari. 1 tahun, muka dhabit ada 49, saya dah tulis ya. 1 tahun Hijriyah sama dengan 354 hari, 8 jam 8 minit. Jadi 15 tahun tadi tu. Tapi ada tapi dia ni. Sebelum kita cerita tentang sudah sampai umur 15 tahun bagi lelaki dan perempuan, sebelum itu mari kita lihat yang kedua dulu. Nanti saya akan patah balik yang pertama. Yang kedua, silakan. Bermimpi keluar air mani bagi lelaki dan perempuan yang berumur 9 tahun. Sekali lagi didhabitkan 9 tahun Hijriyah. Maksudnya lelaki dengan perempuan itu, ketika dia sampai umur 9 tahun, lalu dia mimpi. Bukan sebarang mimpi ni. Ni bukan sebarang mimpi ni. Payah nak cerita dengan budak-budak ni mimpi apa? Mimpi berjumpa. Berjumpa apa? Apa nak cerita ni Mimpi berjumpa, kemudian keluarlah air mani selepas itu, selepas mimpi. Dan nak tahu air mani setiap pagi kita cerita ya. Baik. Terasa tadafuq mimma dafiq, air itu terpancut keluar. Mohon maaf ya, kalau di kawasan itu, kalau ditahan dia tetap juga terpancut, itu namanya air mani. Satu. Yang kedua, bila keluarnya terasa ladat ni rasa sedap. Payah sebab orang yang tak ada pengalaman ni tak ada ni Yang ketiga, airnya itu seperti sedikit melekit, warna dia macam tepung, kemudian dia ada bau sedikit. Ada dalam kitab saya ni, muka surat 68 52, dhabit 52. Lelaki baik, perempuan baik bermimpi. Ini yang ketiga untuk perempuan. Mari kita lihat yang perempuan. 72 atas. Keluar darah haid bagi perempuan berumur 9 tahun. Kalau dia umur 9 tahun keluar darah haid. Apa dia darah haid itu? Ada 5 kaedah ringkas mengetahui darah haid itu. Ada 5 kaedah ringkas. Mari lihat saya dulu supaya jangan keliru. Hadirin, mari lihat ya. Ada 3 tanda baligh. Pertama, perempuan dan lelaki itu berumur 15 tahun. Tapi sebenarnya syarat ini sebenarnya apabila 2 syarat ini tak ada. Lelaki dengan perempuan nak baligh paling minimum umur 9 tahun. Tapi 9 tahun Hijriyah, bukan Masehi. Macam mana? Perempuan dan lelaki itu telah bermimpi malamnya itu bersetubuh. Mohon maaf, sebutlah terang-terang. Tak ada lelaki mimpi macam tu. Perempuan keluar haid tetapi umurnya mesti paling kurang 9 tahun. Ada sebahagian kitab fiqh mengatakan 9 tahun Hijriyah tolak 16 hari. Tolak 16 hari. Lelaki dan perempuan dua-dua tak mimpi bersetubuh. Mohon maaf ya. Perempuan tidak keluar haid, umur 10 tahun tak keluar, 11 tahun tak keluar, 13, 14, 15. Ketika umur 15 tahun, dua-dua tak mimpi yang tadi itu sehingga tak keluar air mani. Dan perempuan juga tidak keluar haid, tetapi ketika keduanya sudah berumur 15 tahun, sudah dikira baligh. Kerana itu kalau umur orang tu 30 tahun, kenapa tak sembahyang? Saya tak baligh lagi. Allahu Akbar. Suruh dia beli kitab Safinatun Najah. Sebab dalam kitab Safinatun Najah bagi tahu paling maksimum umurnya mesti 15 tahun. Tetapi kalau tidak ada tanda-tanda yang awal tadi, lelaki dengan perempuan berkongsi. Tanda yang pertama apa? Keluar air mani. Untuk perempuan keluar darah haid. Macam mana nak tahu darah haid? Cuba lihat di sini ya. Ada 5 syarat, hafal. Muka surat 72. Adik-adik hafal ni. Baik, cuba lihat di sini bagi nampak. 1. Dia mesti tidak boleh kurang 24 jam dalam masa 15 hari. Setiap hari keluar 1 jam. Contoh perempuan tahulah ni. Kalau keluar dalam masa 15 hari, berapa jam tu?
15 jam itu bukan darah haid, itu darah istihadah ataupun darah fasad. Yang kedua, dia tidak boleh lebih daripada 15 hari dan malamnya itu. Nah, maksudnya daripada hari pertama, bukan hari pertama bulan, satu hari bulan tu bukan tu. Jangan dikira satu hari bulan Januari, satu hari bulan Muharram, satu tak. Sebab haid tu berbeza. Yang penting hari pertama keluar tu. Hari pertama keluar dia berterusan, sama ada berterusan ataupun tidak, 15 hari. Keluar lagi, setiap darah itu keluar dalam masa 15 hari ini, sama ada berterusan ataupun putus-putus, darah haid lah tu. Dan malamnya itu masuk hari ke-16, itu bukan darah haid lagi. Darah apa tu? Istihadah. 2, 3. Antara haid yang pertama dengan haid yang kedua mestilah bersih berapa hari? 15 hari bersih. Nah, haid pertama dengan haid kedua 15 hari bersih. Katalah dia dah bersih dah di sini ni. Di sini kan dikira berapa hari ni? Dikira berapa hari ni? 15 hari kan? Nah, dia 10 hari bersih. Tapi 5 hari tu dia keluar darah. Kan mesti syarat tadi berapa bersih? 15 hari. Maka 10 hari yang pertama itu dah bersih. Tapi yang kelima ini 5 hari, hari yang ke-16, 11, 12, 13, 14, 15 dia tengok. Nah, apa jenis darah ini ni? Darah haid ataupun tidak? Nah, dia mesti apa? Di antara dua haid tu diselangi dengan 15 hari bersih. Yang keempat, hendaklah darah itu bukan darah nifas. Apa dia darah nifas? Darah orang yang beranak tu kan, yang mula-mula tu wiladah tu, kemudian darah itu adalah yang selepas tu darah nifas. Kemudian sekurang-kurangnya berumur berapa perempuan tadi tu? Paling kurang berumur berapa? Berumur 9 tahun apa? Babit hijriyah, barulah dikira sebagai darah haid. Lain daripada itu bukan darah haid. Naam. Khair. Fasal yang kelima, syarat istinja menggunakan batu. Ini kita sambung nanti insya-Allah. Pukul 2 akan datang nanti insya-Allah. Baca dulu matannya, nanti bila kita baca sepintas lalu secara sardan insya-Allah. Kalau ikut cara begini boleh khatam insya-Allah. Saya pula lah nak kena sabar banyak-banyak mengaji. Tak apa nak boleh nak syarah lebih-lebih. Ala kulli hal kita sambung lagi insya-Allah selepas waktu zuhur nanti. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.